Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada petang ini seperti yang dijadualkan setiap Ahad jam 2:30 petang, kita akan bersama-sama menambahkan ilmu dengan kita mengenali tentang makhluk Allah yang bersayap, iaitu lebih dikenali dengan Al-Malaikah. Semoga pengetahuan kita yang semakin bertambah tentang para malaikat ini dapat menambahkan keimanan kita, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Azza dan yang pasti semoga kita lebih nampak kebesaran Allah, keagungan Allah daripada tajuk malaikat. Petang ini kita akan menyambung, kita masih lagi berada pada bab yang kedua, yang mana bab yang kedua, topik yang terakhir pada bab yang kedua adalah seperti yang kita tengok di hadapan skrin Zoom tuan-tuan dan puan, tajuknya adalah nama dan tugasan para malaikat. Okey, nama dan tugasan para malaikat ni merupakan topik yang terakhir di dalam bab yang kedua. Baik, pada minggu lepas alhamdulillah kita telah mempelajari tentang malaikat Mikail alaihi salam. Maka pada petang ini kita merujuk kepada nota yang ada diberikan pada minggu yang sebelum ni, dan alhamdulillah pada minggu lepas juga kita dah belajar tentang malaikat Israfil alaihi salam. Jadi pada petang ini kita akan mempelajari satu lagi malaikat. Setelah kita belajar juga malaikat Malik alaihi salam, kita akan belajar tentang malaikat maut yang masyhur disebutkan namanya sebagai malaikat maut.
Jadi kita terus kepada nota muka surat nombor 12. Sebelum tu tuan-tuan dan puan, suara saya tuan-tuan dapat jelas dengan baik ataupun bagaimana? Jelas Ustaz. Jelas, Alhamdulillah. Jadi kalau Alhamdulillah, saya berada di luar kawasan, masih lagi bermusafir. Okey, sebenarnya saya berada di Langkawi sekarang. Alhamdulillah. Jadi wah, bestnya Langkawi. Alhamdulillah, syukur pada Holiday Allah. Ustaz, holiday. Jauh Alhamdulillah. Memang Ustaz perlu rehat Ustaz. Rehat puas-puasnya Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Pecah rahsia saya. Okey. Jadi saya singgah di salah satu masjid di, saya pun tak ingat nama tempat dia. Alhamdulillah, masjid yang sangat bersih, lapang, sebelahnya bersebelahan dengan Mahat Tahfiz wal Qiraat. Lepas tu pula ada meja, masya-Allah. Allah Ta'ala memberikan kemudahan, maka kita manfaatkan sebaik yang mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan istimewanya saya sebenarnya ditemani oleh Zaujah. Alhamdulillah. Jadi dia membantu banyak dalam mengemas-kinikan nota-nota di Google Drive. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan nota, saya telah letakkan di link Zoom, Google Drive dan juga di FB bahagian komen. Tuan boleh dapatkan nota siri yang pertama sehinggalah siri yang ke-5, ke-6 untuk tajuk malaikat ni. Jadi kita teruskan dengan tajuk malaikat Israel alaihi salam. Okey. Kenapa kita namakan ia malaikat Israel? Okey, kerana masyhurnya disebut nama Israel. Okey, selalu sebut Israel. Walaupun ia masyhur, walaupun kita belajar ada dalam kitab, ada disebutkan daripada kita kecil Israel, namun begitu dari sudut ilmiah, okey, dari sudut ilmiah kita tidak boleh berpegang secara, kata orang secara mu'tamad. Malaikat yang mencabut nyawa itu adalah Israel. Walaupun dia masyhur, kita belajar daripada kecil dah namanya Israel. Okey. So, nanti kita akan tengok, ada tak dalam ayat Quran menyebutkan namanya Israel? Dan ada tak dalam hadis Nabi SAW yang sahih yang menyebutkan namanya Israel? Kenapa kita perlu rujuk Quran? Kenapa kita perlu rujuk hadis? Kerana itulah sumber yang utama untuk kita mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Tapi saya letakkan dengan nama malaikat Israel supaya memudahkan kita mengingati. Tetapi pada hakikatnya tidak ada mana-mana ayat Quran dan hadis yang menyebut namanya Israel. Tetapi yang paling tepat nak panggil apa? Okey, kita rujuk dalam surah Sajadah. Okey, surah Sajadah ayat yang ke-11. Okey, ayat yang ke-11 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Okey, ini di antara ayat yang jelas menunjukkan tentang malaikat itu namanya adalah Malakul Mauti. Jadi yang paling tepat malaikat itu kita namakan dia sebagai malaikat maut. Sebab Quran kata malaku maknanya satu malaikat. Seorang malaikat ya. Satu malaikat yang Tuhan kata mauti. Sebab tu dekat dalam terjemahan saya kekalkan malakul malaikat, maut. Dekat sini. Jadi kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut.
Yang malaikat maut ni Allah Ta'ala kata yang ditugaskan, wukila bikum, yang telah diwakilkan. Untuk apa? Ketika sampai ajal kamu, thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Jadi daripada ayat ni merupakan dalil yang menunjukkan bahawa setiap daripada kita akan Allah wakilkan malaikat maut. Malaikat maut dia buat apa? Yatawaffakum. Perkataan yatawaffakum maknanya mewafatkan. Kita orang Melayu sangat berbahasa. Kita selalu kata wafat ni, selalu kita kata macam Rasulullah SAW wafat. Kalau kita orang biasa, kita kata meninggal. Sebenarnya perkataan wafat dia merujuk kepada meninggal dunia. Yatawaffa. Wafat maksudnya wafat. Jadi dekat ayat ni menunjukkan bahawa malaikat maut, sebab perkataan maut ini pun sudah menunjukkan tentang mati. Tapi Allah tak sebut namanya Izrail. Tapi Allah menyebut satu malaikat maut. Jadi berdasarkan ayat Quran ni, malaikat itu tidak dinamai Israel, tapi dinamakan sebagai malakul maut. Okey, malaku maksudnya satu malaikat sahaja. Sebab perkataan malak. Okey, malak. Okey, kalau ramai malaikat dia panggil malaikah. Okey. Jelas dekat sini? Okey. Kita kukuhkan lagi penjelasan ayat nombor 11 ni dalam surah Sajadah. Kita tengok apa kata pakar dalam bidang tafsir seperti mana kata Ibnu Katsir. Okey, Ibnu Katsir dia kata apa? Dia kata makna yang zahir dari ayat 11 ini adalah bahawa malaikat maut adalah malaikat yang tertentu daripada para malaikat sebagaimana yang difahami daripada hadis Al-Barra yang telah disebutkan dalam surah Ibrahim. Maksudnya macam ni. Saya minta tuan-tuan dan puan catat apa hadis Al-Barra tu. Okey. Hadis Al-Barra adalah hadis yang menceritakan tentang perjalanan roh naik ke langit bagi setiap manusia yang meninggal dunia. Jadi kalau sebut hadis Al-Barra, mesti ingat. Hadis Al-Barra ni hadis terkenal yang panjang, yang Al-Barra ni nama sahabat. Dia yang meriwayatkan hadis yang dia ikut sama-sama Nabi pergi mengumikan jenazah. Ketika itu Nabi cerita nanti kalau orang meninggal dunia di kalangan orang mukmin mati, malaikat datang duduk dekat kepala. Begitu juga dengan orang yang mati dalam kafir, malaikat datang duduk di kepala. Lepas tu naik ke langit. Sebab itu Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir, kalau kita kata, dia kata malaikat tertentu daripada malaikat ni, maksudnya malaikat yang disebutkan dalam hadis Al-Barra itu adalah merujuk kepada malaikat maut. Okey. Kemudian kita sambung lagi ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata di dalam sebahagian asar. Asar ni asar asar bukan atsar. Tapi sebutan dia hamzah ta ra, asar. Asar ni maknanya kata-kata yang bukan daripada hadis. Macam sahabat kata ke, macam para tabi'in kata, maknanya pendapatlah asal. Kalau Nabi sebut, kalau Nabi cakap, kita kata dia hadis. Betul. Kalau Allah berfirman, ayat Quran lah. Tapi ni yang sebut ni bukan Nabi sebut. Maknanya bukan hadis, tetapi asal. Maknanya pendapat, pendapat macam para ulama seperti para sahabat ke, para tabi'in lah, menyebutkan malaikat ini dinamakan Izrail. Maknanya yang menamakan Izrail ni bukanlah hadis Nabi SAW, bukanlah juga ayat Quran, tetapi yang kata Izrail itu adalah pendapat di kalangan para ulama
Bukan ulama sekarang pun sebenarnya dia ambil daripada ulama-ulama yang terdahulu, macam di kalangan para tabi'in. Kita akan tengok siapa antara ulama tu. Ibnu Katsir dia kata lagi, disambung, dia kata dan nama ini cukup masyhur. Saya minta tuan-tuan puan betulkan perkataan masyhur ni. Masyhur. Sebenarnya adalah masyhur. Saya tersalat eja. Okey. Kemudian Ibnu Katsir kata lagi, itulah yang dikatakan oleh Qatadah. Qatadah ni nama bagi seorang ulama di kalangan tabi'in, dan bukan hanya seorang ulama saja. Rupa-rupanya yang katakan nama Israel yang kita belajar dekat sekolah agama dulu kan, kita belajar dekat masjid, dengar ustaz-ustazah kita ajar dulu, 10 malaikat salah seorangnya nama Israel cabut nyawa tu, sebenarnya diambil, sebenarnya ada pendapat di kalangan para tabi'in macam Qatadah, macam ulama-ulama lain, tetapi nama Israel itu tidak disebutkan di dalam Quran, tidak disebutkan di dalam hadis. Jadi kita nak buat apa? Jadi apa tindakan kita? Tindakan kita boleh guna nama itu macam, sebab benda tu dah masyhur kan. Dia kata kita nak kata ya pun tidak, nak kata tidak, nak menafikan pun tidaklah, sebab dia sebenarnya adalah riwayat Israiliyat. Dalam kitab-kitab terdahulu menamakan malak maut tu adalah Israel. Tapi kalau kita nak tepat lagi, kita sebut je malaikat maut. Itu lebih tepat. Sebagaimana dalam surah As-Sajadah ni. Namanya siapa? Malakul maut. Okey. Jelas kan? Okey. Kemudian kita sambung lagi. Ibnu Katsir dia kata malaikat ni yakni malaikat maut lah. So selepas ni kalau saya sebut istilah malaikat maut tu, tetap ingatlah nama yang masyhur adalah Israel. Saya tulis dalam nota ni bukan bermakna setuju, tetapi itu yang sudah orang kenal, maka untuk membantu kan, memudahkan pembelajaran, kita letak namanya Israel. Tapi yang tepat malaikat maut. Okey. Malaikat ini, kata Ibnu Katsir, dia ada beberapa pembantu. Beberapa pembantu ni maknanya bukan malaikat maut sahaja yang mengambil nyawa, tetapi dia ada anak buah dia yang lain. Dia ada pembantu-pembantu dia, a'wan dia panggil. Pembantu-pembantu dia. Situasi malaikat yang mencabut nyawa ni, dia sama macam malaikat Malik. Kan kita dah ulas pada minggu lepas. Malaikat Malik memang namanya Malik. Tetapi ada malaikat-malaikat lain yang juga menjaga, yang mengawal neraka. Seperti mana kita sebut dalam pembelajaran minggu lepas, Al-Quran menyebut ada berapa bilangan malaikat, ada 19, ada 19. Begitu juga dengan malaikat maut. Dia ada pembantu-pembantu dia. Okey, ini ulasan Ibnu Katsir. Sekejap lagi kita akan tengok di mana Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan malaikat maut ada pembantu. Okey, kalau saya sebut istilah malaikat maut tu, maksudnya malaikat maut yang utama itulah yang Allah sebut namanya Israel tu. Okey, pembantu-pembantunya Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Istilahnya tak sebut. Kalau malaikat Israel tadi disebut malaikat maut. Tapi malaikat maut bukan dia seorang. Ada malaikat lain yang membantu dia. Cuma gelaran dia, istilahnya Quran tidak sebut. Okey, lagi kita akan tunjukkan ayatnya. Tapi sebelum tu, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih, dia telah terangkan apa tugas pembantu malaikat maut tu. Dalam nota tu disebutkan. Dia kata demikianlah. Okay, nampak tak? Kalau saya tunjuk pakai pointer ni, pakai highlight ni, nampak kan? Dia kata apa? Demikianlah yang terdapat di dalam beberapa hadis bahawa
pembantu-pembantu itu mencabut ruh-ruh dari seluruh jasad sampai di kerongkong, sampai ke halqum. Apabila sampai ke halqum itulah ruh itu diambil pula oleh malaikat maut. Dapat tak ulasan Ibnu Katsir? Ibnu Katsir kata apa? Malaikat, kita baca komentar beliau mengatakan malaikat maut itu mengambil nyawa setelah nyawa itu berada di halqum. Tetapi daripada kaki, daripada bawah, nak bawa sampai ke halqum ni pembantu-pembantu malaikat maut itu. Okey. Komentar Ibnu Katsir ni bermula daripada sini ni. Bermula daripada sini ni, saya wallahu ta'ala alam, setakat dapatan tu maksudnya bacaan, kajian, mungkin saya tak jumpa lah. Tapi setakat saya baca rujuk, tidak ada mana-mana ayat Quran yang menyebut ataupun hadis Nabi yang menyebut yang tarik nyawa daripada bawah sampai ke halqum, lepas tu daripada halqum malaikat Israel pula yang bawa keluar. Tetapi pasal Israel memang ada, yang bawa keluarkan roh daripada Bani Israel itu ada. Cuma yang pembantu tu Al-Quran tidak secara jelas menunjukkan dari mana ke mana. Tetapi sekejap lagi kita akan tunjukkan hadis cuma sebut yang jelas, yang jelas kata selepas malaikat maut ambil roh orang yang dah mati tu, maknanya keluar pada badan, dia ada paskan, maksudnya dia paskan roh itu kepada malaikat lain, itu ada. Sudah faham tak maksudnya? Maksudnya macam ni. Maksudnya dalam hadis mengatakan bahawa selepas malaikat maut bawa keluar roh daripada badan, ada malaikat-malaikat lain yang ambil roh yang malaikat maut cabut tadi tu. Malaikat-malaikat inilah yang bawa roh tu naik ke langit. Maknanya malaikat maut ni dia ada pembantu dia juga. Okey, jelas kat situ. Cuma yang secara, maksudnya ayat Quran yang kata ada tak ayat yang kata ruh itu akan dibawa keluar daripada bawah sampai ke halqum tu, yang itu wallahu ta'ala alam. Tapi pembantu malaikat maut ada dalam Quran. Kita kena jelas, kita kena bezakan manakah dalil yang jelas dengan mana dalil yang kurang jelas. Cuma kita boleh kata yang paling selamat tu maksudnya kita bimbang, sebab dalam perkara agama ni kalau kita baca pendapat ialah pendapat ulama. Ibnu Katsir bukan jalan-jalan orang. Ilmunya dengan kita, ya Allah, jauh antara langit dan bumi. Kealiman mereka. Tetapi kita tidak salah untuk kita kritik, ataupun kita tak salah untuk kita bertanya. Macam mana Ibnu Katsir boleh kata macam tu? Sebab kalau Nabi cakap, kita memang tak nafikanlah. Tapi kalau selain daripada Nabi, dia kena tengok. Kena diselidiki satu persatu. Okey. Cuma kita boleh kata malaikat maut bukan dia seorang saja. Tetapi ada pembantu-pembantu dia. Itu yang boleh kita sampaikan. Tetapi untuk mengatakan pembantu-pembantu dia tu macam mana dia tolong, iaitu tidak ada dalil yang jelas. Walaupun Ibnu Katsir kata pembantu-pembantu tu mencabut roh-roh dari seluruh jasad sampai di halqum. Kemudian sampai dekat halqum tu, roh tadi dia tak keluar lagi, tapi dekat halqum tu barulah malaikat maut yang keluarkan. Wallahu ta'ala alam. Kita akan tengok dalil dia. Okey, kita tengok dalil dalam surah An-Nisa ayat nombor 97. Inilah antara ayat yang menunjukkan bahawa yang mencabut nyawa tu, yang melibatkan tugasan tentang mati tu bukan malaikat maut. Kalau orang tanya kan dalil, mana ayat Quran ataupun hadis yang kata malaikat maut ada pembantu? Surah An-Nisa ayat nombor 97.
Kita akan jumpa dekat ayat ni. Allah kata innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Kalau kita baca ayat tu Allah kata sesungguhnya orang yang diambil nyawa mereka. Apa kata tawaffahum tu wafatlah. Maksudnya sesungguhnya orang yang diwafatkan mereka. Maknanya diambil nyawa mereka oleh siapa? Malaikah. Tengok perkataan malaikah. Perkataan malaikah ni menunjukkan plural. Kita dah belajar mula-mula dulu, pada siri yang mula-mula kita belajar, kalau malaikat tu satu, seorang, Quran akan guna ni, perkataan ni. Malakul. Malak. Dia panggil malak. Kalau malaikat tu ramai, dia akan guna malaikah. Nampak perbezaan dia? Okey. Ini bermakna, kalau Allah guna malaikah, okey, Allah kata sesungguhnya orang yang diambil nyawa mereka oleh para malaikat. Maknanya, mencabut nyawa tu bukan satu malaikat. Maknanya para malaikat. Menunjukkan, ayat ni menunjukkan bahawa apa? Malaikat maut yang bukan dia seorang saja. Rupanya ada malaikat lain. Dalil dia apa? Inilah Suratul Nisa ayat nombor 97. Okey, macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak terangkan? Kita terangkan bahawa pada ayat itu Allah menggunakan perkataan malaikah ni, dia dalam bentuk apa? Dia di dalam bentuk plural. Sekejap, saya contoh sikit. Okay, dekat mana perkataan malaikat tu? Dia duduk dekat sini. Ni dia duduk dekat. Kejap, saya ni dia macam tukar-tukar sekejap. Okey, kejap. Okey, dekat ayat ni kan jumpa tentang malaikah. Okey. Jelas tuan-puan Kejap, mohon maaf sekejap, saya kena ambil pensel tulis ni. Ni, perkataan al-malaikah. Perkataan malaikah merujuk kepada apa? Para malaikah. Ini mana malaikat tu ramai. Buat apa? Tawaffahum. Tawaffahum tu maksudnya mengambil nyawa. Okey, maknanya ambil nyawa tu bukan satu malaikat, tetapi ramai malaikat. Okey, kita sambung lagi. Okey, kalau kita baca dekat surah Muhammad. Okey, surah Muhammad ayat nombor 27. Kita akan jumpa sekali lagi ayat yang Allah kata fakaifa idza tawaffathumul malaikah. Allah kata maka bagaimana? Bagaimana tu maksudnya orang nak mati tu apabila para malaikat buat apa? Tawaffatuhu. Perkataan tawaffatu wafatlah. Wafat tu maksudnya mengambil nyawa. Jadi Allah kata maka bagaimana apabila para malaikat mewafatkan mereka. Ini cara orang kafir mati. Allah buat apa? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sambil memukul muka dan belakang mereka. Saya jelaskan lagi. Ini cara nyawa orang kafir nak paksa roh dia keluar. Roh tu dia tak nak keluar sebenarnya. Sebab apa? Cerita dia panjang. Kalau baca hadis Al-Bara' tu takkan tahu. Siapa yang dah ikuti silibus tentang alam barzah, kita dah belajar. Roh ni sebenarnya sebelum dia keluar, malaikat maut dia telah macam kalau orang mukmin, malaikat maut akan cakap, roh engkau keluarlah, engkau pergi menghadap keredaan Allah. Jadi roh tu suka nak keluar. Dia senang nak keluar. Tapi kalau roh orang jahat, malaikat maut sebut dah sebab malaikat maut duduk di bahagian kepala.
Jadi malaikat maut sebut dalam hadis tu, wahai ruh yang buruk, wahai ruh yang jahat, keluarlah engkau pergi menghadap kemarahan Allah. Jadi dia tahu kalau dia keluar je, dia akan menghadap kemarahan Allah tu yang ruh tu tak nak keluar. Tetapi dia perlu keluar sebab ajal kan, ajal. Jadi cara nak keluar tu, kalau kita baca dalam hadis ni, ayat Quran ni, Allah hantar malaikah. Ramai malaikat. Malaikat tu dia buat apa? Dia buat apa dekat sini? Yadhribuna wujuhahum. Dia buat apa? Dia akan pukul muka orang nak mati tu. Lepas tu wa adbarahum, punggung mereka, maknanya belakang mereka. Nak suruh roh tu keluar. Tuan-tuan, kita tidak mau, kita bukanlah nak bincang dari sudut pasal roh ni keluar. Tetapi utamanya kita nak bincangkan tentang siapakah malaikah yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Jadi berdasarkan ayat ini menunjukkan bahawa bukan malaikat maut saja, tetapi ada malaikat-malaikat lain. Cuma namanya siapa? Quran tidak menjelaskan. Hadis pun tidak menjelaskan. Cukup kita kata apa? Para malaikat. Okey, jelas tak membuat. Okey. Kita tengok lagi ayat lain, nanti kita buat kombinasi kepada kesemua ayat Quran daripada surah Sajadah tadi dengan ayat-ayat ini. Okey, kalau kita rujuk dalam surah Al-An'am ayat nombor 93. Okey, kita akan jumpa sekali lagi Allah Taala terangkan. Allah kata walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Okey, Allah kata alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat ketika orang zalim itu. Orang zalim di sini sudah pastilah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mensyirikkan Allah, memang dia termasuk dalam kumpulan orang yang zalim. Jadi Allah kata, kalau kau tengoklah orang yang zalim tu, masa dia sakratul maut, ghamaratil maut tu maksudnya dalam keadaan dia nak mati, dalam keadaan dia nazak tu, dalam keadaan dia nak putus nyawa dia, Allah Ta'ala buat apa? Allah kata, wal malaikah. Wal malaikah tu maksudnya apa? Para malaikat. Malaikat. Maknanya ayat Quran kata ketika nak mati Allah hantar malaikat. Maknanya malaikat tu ramai. Okey, malaikat ni buat apa? Basitu aidihim. Mereka buat apa? Mereka menghulurkan tangan mereka. Tangan malaikat macam mana kita tak tahu. Tetapi dia kata, Allah kata basitu aidihim. Dia akan menghulurkan tangan mereka. Mereka hulurkan tangan tu buat apa? Kalau kita baca ayat Al-An'am, ayat 93, kita tak jumpa kenapa para malaikat tu basitu aidihim. Tapi kalau kita baca ayat surah Muhammad, ayat 27, rupa-rupanya tangan malaikat tadi tu nak buat apa? Dia pukul. Dia memukul muka dan ia memukul belakang orang yang nak mati. Dahsyat tak kematian orang-orang yang kafir pada Allah? Kita tengok macam tak ada apa-apa. Kan? Tetapi kita belajar tentang malaikat ni bagi peringatan kepada kita. Kita pun nanti akan didatangi oleh malaikat yang utama, malaikat maut, yang namanya yang pendapat kata Israel tadi. Lepas tu bukan malaikat maut sahaja seorang, tetapi ada pembantu-pembantunya. Moga-moga kita tidak termasuk dalam manusia yang dipaksa rohnya keluar melalui cara dipukul muka dan belakang-belakang. Bukan sekadar pukul tau, tetapi diherdik kepada roh tadi. Kata apa? Akhriju anfusakum. Malaikat tu kata apa? Malaikat tu kata, keluarkanlah nyawa kamu. Maksudnya apa? Keluarkan nyawa kamu tu maksudnya apa? Keluar, roh kamu keluar. Dia sebut macam tu. Okey, kita jelaskan. Okey. Kita dah jumpa jawapan. Oh, rupa-rupanya ada
malaikat lain yang membantu malaikat maut. Okey, daripada ayat Quran ni, setakat ni kalau kita baca surah Al-An'am dengan surah Muhammad ni, kita tahu, pembantu malaikat maut tu fungsi dia apa? Memukul muka dan belakang orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak melakukan dosa kepada Allah, untuk apa? Untuk paksa roh itu keluar. Untuk paksa roh itu keluar. Okey, kita baca satu lagi ayat. Nak kukuhkan lagi maklumat ni, kita baca lagi satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat nombor 50. Surah Al-Anfal ayat nombor 50. Allah mengatakan, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru. Dekat sini kita jumpa perkataan kafaru. Okey, Allah mengatakan, kalau engkau, iaitu wahai Muhammad, melihat ketika para malaikat. Kenapa sebut para malaikat? Sebab dekat sini ada perkataan al-malaikah. Maknanya malaikat tu ramai. Mereka buat apa? Mereka yatawaffal ladzina kafaru, mengambil nyawa orang kafir. Dekat sini kita jumpa maklumat, rupa-rupanya orang zalim yang malaikat hulurkan tangan-tangan mereka tadi dekat surah Al-An'am tadi, rupa-rupanya mereka ini disebut secara jelas dalam surah ini adalah orang kafir. So para malaikat tu akan buat apa? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Dia pukul muka, dia pukul belakang sambil dia kata apa? Rasakanlah kamu azab Allah yang membakar. Sebab itu kalau siapa yang pernah mengikuti siri-siri pembelajaran tentang alam roh, alam kubur, modul alam barzah yang telah pun selesai kita bincang sebelum ini, tuan-tuan akan mengetahui bahawasanya siapa masuk saja alam barzah, dia akan merasai azab neraka. Walaupun tidak sesempurna ketika di hari akhirat. Sebab alam kubur, dia boleh jadi tempat orang merasa nikmat syurga, boleh menjadi tempat dia merasa macam mana neraka tu. Tetapi tidaklah secara lengkap mereka merasa nikmat syurga dan azab neraka tu. Tetapi mereka merasa bahang panasnya. Di sini kita dapat belajar kan, beberapa ayat Quran kata apabila nak matinya manusia ni, Allah hantar malaikah ramai. Okey, kita sambung lagi beberapa ayat. Kita tengok dalam kejap ya, ada satu lagi tak? Okey, dah tak ada kan? Okey, kita tengok surah last sekali, iaitu surah Al-An'am ayat 61. Okey, ayat 61 ni Allah Ta'ala menyebutkan, ayat ni pun sebenarnya kita pernah baca pada siri-siri sebelum ni, tapi kita ulanglah balik untuk dikaitkan dengan tajuk yang mencabut nyawa manusia ni, yang terlibat bertugas dalam mencabut roh ini, ada ramai malaikat. Okay, kita ambil daripada ayat sini. Allah kata, wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut. Allah kata, sehingga apa sampai ajal maut kepada salah seorang. Sehingga apabila ni, bukan apa kat sini. Saya minta betul-betulkan ya. Di sini bukan apa, apabila. Sehingga apabila. Okey, kita ambil daripada sini lah. Idza jaa ahadakumul maut. Sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, Allah buat apa? Tawaffatuhu. Nampak tak perkataan tawaffatuhu? Tawaffatuhu tu maksudnya mewafatkannya rusuluna. Di sini kita jumpa perkataan rusuluna. Rusuluna ni apa? Rusuluna ni adalah utusan kami.
Bukan satu utusan, tetapi ramai utusan. Dia guna plural dekat sini. Rusuluna. Rusuluna ni siapa dia? Malaikat lah. Malaikat tu Allah, utusan Allah ni datang waktu bila? Allah hantar dia ketika mana? Dia nak mati. Ni lah. Sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu. Rupanya utusan dekat sini, utusan mana? Utusan yang dikaitkan dengan nyawa seseorang itu apabila dia nak mati. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan. Tahu ayat-ayatnya kan? Jadi kesimpulan dia, kita baca apa ulasan Ibnu Katsir. Ini nak mengukuhkan lagi tafsiran ayat ni. Okey, Ibnu Katsir dia kata, apa makna utusan-utusan kami tu? Apa makna yang ayat kata rusuluna tu? Dia kata Ibnu Abbas, iaitu para sahabat, dan para ulama lain mengatakan malaikat maut itu mempunyai beberapa pembantu dari kalangan para malaikat yang mengeluarkan roh daripada jasad. Lalu malaikat maut mencabutnya jika sudah sampai di halqum. Ini sekali lagi Ibnu Katsir sebut tadi. Dah jelas kan? Dapat ya maklumat ni? Okey. Cuma saya minta maaf sebab saya tidak kongsikan hadis Al-Barra' tu. Hadis yang kata, hadis tu sebenarnya patut kita belajar sebab hadis tu dia bagi maklumat malaikat maut yang Israel tu duduk di mana. Saya tak bawakan maklumat tu kerana tajuk kita sebenarnya nak fokus tentang apa? Tentang siapa nama malaikat dan apa tugasan dia. Cuma saya tidak letakkan maklumat tentang perincian tugasan cabut nyawa tu, itu perlu kepada hadis yang lain. Tetapi saya rasa perlu untuk saya menunjukkan hadis tu, nak menerangkan pada kita malaikat maut tu duduk di mana. Okey. Saya, tuan-tuan ada tak nota yang baru diedarkan kepada tuan-tuan dan puan? Kita nota ni sekejap Ada tak? Nota yang baru ada tak? Ada dapat tak nota yang diedarkan? Ada tadi Ustaz. Dapat. Ada pagi tadi kan? Dapat lah. Okey, alhamdulillah. Okey, begini. Saya kena buka nota lain. Kejap saya tunjukkan pada tuan-puan. Okey. Mohon izin sekejap, saya tunjukkan nota yang alam barzah tu. Dia ada nota tentang ni. Ada nota tentang malaikat maut tu. Duduk di mana? Kejap saya tunjukkan nota alam barzah tu. Okey. Kejap, izinkan saya cari dia punya ni. Dah jumpa dah nota tu. Kejap, bagi saya izin sekejap saja. Sambil-sambil tu, kalau ada nak soalan nak tanya, boleh bersiap sedia untuk bertanya. Kalau perlukan penjelasan, kejap saya tunjukkan nota tu. Okey. Saya paparkan sekarang nota yang alam barzah ni. Okey. Tuan-tuan nampak tak nota yang tajuknya kehadiran malaikat menjelang mati? Nampak Ustaz? Okey, nampak kan? Okey, nota ni dia bukan berada dalam nota yang tajuk mengenali makhluk bersayap, tapi dia dalam nota yang lain. Dan ada permintaan pun untuk buat semula tajuk alam barzah tu. InsyaAllah nanti saya susun balik dalam jadual bagaimana nak tengah susun jadual sebenarnya. Okey, begini. Saya tunjukkan tuan-tuan hadis Al-Barra' lah. Kejap dia duduk dekat hadis ni. Siapa pernah dengar hadis Al-Barra' tu? Pernah dengar tak hadis Al-Barra'? Okey, kejap. Di sini ni tajuk ni. Kejap Okey, kita tengok hadis ni. Saya nampak tak hadis ni tajuknya apa? Dia kata berkata Al-Barra' bin Azib. Tu nama sahabat tu. Sebab tu dia panggil hadis Al-Barra', hadis Al-Barra' tu. Okey, saya terus pergi pada terjemahan. Hadis ni dia terus pergi pada terjemahan. Kita nak tengok jawapan malaikat maut dia duduk kat mana. Okey, kita pergi terus kepada peringatan kedua.
Tengok apa kata Nabi SAW. Okey, saya nampak kan tulisan ni jelas kan? Okey, saya besarkan sikit lagi. Okey, sekarang nampak tak dengan jelas? Nampak ya? Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, jelas. Tengok ya, Nabi, yang ni hadis Nabi SAW. Nabi kata, apabila tiba masa seorang mukmin meninggal dunia, dia nak pergi kepada akhirat dia, maka para malaikat dari langit turun datang kepada dia, wajah mereka putih bagaikan sinar matahari, mereka membawa kain kafan dan wangian daripada syurga. Membawa kain kafan dan wangian daripada syurga. Inilah juga maklumat yang kita bincang pada hari semalam, pagi semalam waktu kita belajar tadabbur surah Al-Kahfi pasal ayat tentang syurga kan. Ada yang tanya tentang syurga tu. Sebenarnya waktu kita mati tu pun sebenarnya kita dah boleh dapat nikmat syurga. Dari sudut apa? Malaikat yang datang kepada kita tu dia akan bawa kain kafan dan wangian dari syurga. Mereka buat kain kafan, wangian dari syurga tu untuk siapa? Kita baca dekat hadis ni. Jadi Nabi kata, mereka duduk di sisi jenazah sejauh mata memandang. Maknanya ada malaikat lain yang menyaksikan waktu nak kematian tu. Okey, mereka bawa kain kafan dan wangian dari syurga. Malaikat maut dekat mana? Baru Nabi kata, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam dan duduk di bahagian kepalanya dan berkata, di sinilah tengok Nabi pun namakan dalam hadis malaikat maut. Nabi tak namakan dia Israel, Nabi menamakan dia adalah malaikat maut. Sebab itu menamakan malaikat maut itu dia lebih tepat daripada menamakan Israel. Tapi kalau ada soalan periksa dah ada macam tu, dah buat macam mana? Okey. Malaikat maut duduk kat mana? Dia duduk di bahagian, kejap saya conteng ni dia tak berapa ni, kejap ya. Nabi kata dia duduk di bahagian mana? Di bahagian kepalanya. Kepala orang nak mati. Dia tak kira orang yang meninggal tu orang soleh ke, orang tak soleh ke, orang mukmin ke, dia tak mukmin ke, memang malaikat maut duduk kat kepala. Sebab apa dia kat kepala? Dia kata macam ni. Wahai roh yang bersih, dia kata. Wahai roh yang tenang, dalam riwayat lain, keluarlah menghadap keampunan dan keredaan Allah. Ini yang saya sebut tadi tu. Kalau roh yang dia tahu kalau dia keluar dari badan, Tuan punya badan tu, dia akan keluar dengan senang. Sakit tu tetap ada, tapi cara dia keluar tu, dia keluar dalam keadaan dia nak dapat keampunan dan keredaan Allah. Tapi kalau yang Tuan punya badan tu, sebab roh tu dia ikut Tuan badan tu. Jadi kalau dia tak nak keluar, sebab tak nak keluar apa ni? Kita baca, saya tunjukkan dia punya hadis dia, kejap ya. Saya tunjuk hadis yang satu lagi. Ni, kalau kita tengok dekat sini. Saya paparkan yang dekat sini, apa tak? Nabi kata apabila orang kafir, nampak? Ataupun orang yang melakukan kejahatan, jumpa tak? Kan Nabi kata apa? Dia sama saja. Apabila dia nak meninggal dunia, dia nak pergi akhirat, turunlah para malaikat dari langit kepada dia. Tapi wajah dia hitam, bawa kain kasar daripada neraka. Dia tak bawa wangian, tapi dia bawa kain kasar daripada neraka. Mereka duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, nampak tak? Malaikat maut dan duduk di sebelah kepalanya. Ini Nabi sebut tadi. Tapi malaikat maut dia panggil, nak suruh roh tu keluar, panggil lain pula. Dia kata apa? Wahai roh yang busuk, dia kata, keluarlah untuk menghadap kemurkaan dan kemarahan Allah. Sebab itu roh itu dia tak nak keluar. Jadi malaikat-malaikat Allah yang Allah hantar tadi, dia pukullah muka, dia pukullah belakang orang yang nak mati itu. Itu kita dapat jawapan kenapa perlu malaikat tu pukul. Kenapa perlu malaikat tu pukul muka, pukul punggung mereka, belakang mereka tu? Kerana roh itu telah diberitahu
keluar pada badan saja, dia akan pergi menghadap kemurkaan dan kemarahan Allah. Itulah di antara asbab, di antara sebab kenapa para malaikat memukul muka dan belakang mereka. Lepas tu kan yang menariknya, ni panjang hadis ni, cuma saya nak bagi jawapan di mana malaikat maut itu berada. Dia berada di bahagian kepala. Maknanya apabila bahagian kepala, sudah tentu dia dekat dengan halkum. Itu yang tadi Ibnu Katsir kata, malaikat-malaikat lain dia ambil daripada bawah sampai ke halkum. Daripada halkum tu baru malaikat maut. Tapi hadis tak sebut macam tu. Ikon tak sebut macam tu. Tapi pembantu dia ada. Jelas tuan puan ya? Okey. Lepas tu kita tengok. Kenapa malaikat tadi yang dia bawa wangian dari syurga tadi nak buat apa? Dia bawa kain kafan dan wangian dari syurga tadi nak buat apa? Jawapan dia ni. Dia begini. Kalau kita baca dalam hadis ni, tengok yang saya pointerkan di sini kan. Setelah malaikat maut, saya tunjukkan dia punya spotlight dia. Okay, nampak tak ni kan? Nampak yang saya warna merah ni kan? Pointer warna merah ni macam laser ni. Okay. Setelah malaikat maut mengambil ruh tadi, dan maknanya roh tu dah keluar, malaikat maut ambil, ia diambil pula oleh malaikat dari langit tersebut. Malaikat mana? Malaikat-malaikat yang turun tadi, yang mereka datang bawa kain kafan dari syurga, wangian dari syurga tadi. Berdasarkan hadis ni, selepas malaikat maut ambil saja roh tu keluar daripada badan orang yang hidup tu, atau mati, roh tu cepat-cepat dipaskan kepada malaikat dari langit. Lepas tu malaikat tu buat apa? Dan dimasukkan roh itu ke dalam kain kafan dan wangian dari syurga. Rupa-rupanya waktu mati tu dah merasa macam mana bentuk kain yang berada di dalam syurga. Tetapi ia adalah kain kafan. Dan orang yang mati yang beriman itu, dia sudah merasai macam mana wanginya syurga ni. Kata jelas? Nampak kan? Inilah jawapan dia. Perincian dia kepada cerita tentang malaikat maut. Sebab itu kalau kita baca hadis ni, rupa-rupanya alam mati ni bukanlah seperti yang kita selalu dengar. Asyik cerita mati ni azab. Kita jarang dengar mati ni sebenarnya adalah tempat nak dapat nikmat syurga. Kalau nak rasa pakaian dalam syurga, matilah masanya. Kalau nak rasa wangian daripada syurga, matilah tempatnya. Sebab itu kita dengar asar ya, mengatakan bahawa alam kubur ini merupakan di antara taman syurga ataupun daripada tempat neraka. Habislah tentang hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita nak teruskan kepada nota yang baru. Kita dah habis tentang malaikat maut dan pembantu-pembantunya. Okay, saya minta tuan-tuan dan perempuan buka nota untuk yang berikutnya. Kita nak tengok, belajar pula tentang malaikat raqibun atidun. Okay, malaikat raqib dan atid. Okay. Adakah raqibun atidun tu adalah nama malaikat? Kita akan bincangkan insya-Allah dalam pengisian pada petang ini. Okey, cuma waktu kita, sebab saya peruntukkan waktu, saya mohon maaf kerana petang ni saya boleh gunakan waktu dalam tempoh sejam sebab saya pun perlu bekerja untuk ke JT, menaiki feri. Jadi waktu insya-Allah kita gunakan 1 jam pada petang ni, sedikit sebanyak alhamdulillah, walaupun dalam sejam kita dapat juga beberapa maklumat. Mungkin ada maklumat baru bagi tuan-tuan perempuan,
mungkin ia sebagai maklumat pengukuhan, mungkin dah pernah dengar, tapi kita dengar selama ni orang cakap, betul tak? Tapi kita tak pernah jumpa ayat Quran mana, dalilnya apa. Sekurang-kurangnya Alhamdulillah, pada pada petang ni, kita dapat melihat, kita dapat tahu, oh rupanya ayat Quran ada, rupanya hadis Nabi sebut ada. Okey, jadi moga-moga kita mendapat manfaat pada sesi pada petang ini. Jadi saya memang, kita seudaya upaya yang mungkin, ke mana pun kita berada, insya-Allah kelas kita ni kita tak boleh nak cuti. Ya, sebab ialah kita duduk majlis ilmu pada petang ni, walaupun kita jauh, berada di mana pun kita tetap buat ibadat. Sebab tugas kita adalah buat ibadah. Jadi ibadah kita adalah dengan kita mengenal keagungan Allah, membesarkan Allah dengan kita mengenali para malaikat. Tambah pula tajuk seperti ini sebenarnya tak pernah kita belajar secara detail ketika kita belajar sekolah dulu pada Ain kan. Kita cuma diajar malaikat tu sekian, hafal ya, nanti masuk periksa, tu saja. Tapi alhamdulillah, rahmat dari Allah, semua dari Allah, ilmu ni semua dari Allah. Jadi saya sekadar menyampaikan apa yang tahu. Jadi apa maklumat yang saya tak tahu tu, saya mohon maaf banyak-banyak. Okey. Jadi kita teruskan sedikit lagi, kita ada lebih kurang dalam 6 minit lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita terus pergi kepada malaikat Raqib dan Atid. Cuma mungkin saya tak ulas panjang lebar. Cuma kita nak bincang tentang apa kita nak belajar tentang Raqibun Atidun ini. Okey. Jadi kita masuk sedikit tentang malaikat Raqib dan Atid. Okey. Malaikat Raqib dan Atid kena guna nota yang baru ya, nota yang diedarkan pada awal pagi tadi, yang mana nota ni rasanya nota yang ke-6. Nota yang ke-6 yang pernah kita berikan. Nota yang ke-6 ni dia ada 2 malaikat sebenarnya. Malaikat Raqib dan Atid. Satu lagi rasanya dekat dalam tu ada malaikat Raqib Atid saja ke sekejap. Satu lagi malaikat Munkar wan Nakir. Dalam nota yang ke-6 ada 2 maklumat tentang 2 malaikat. Satu malaikat Raqib Atid, satu lagi malaikat Munkar wan Nakir. Okey, boleh baca terlebih dahulu maklumat ni. InsyaAllah pada kelas yang minggu depan kita akan membincangkan tentang 2 malaikat ini secara terperinci. Tapi sebelum itu kita pergi dulu sekejap dekat malaikat Raqib dengan Atid. Okey, kita tengok dulu dalam ayat mana yang mengatakan ada nama Raqibun Atidun. Okey, ia disebutkan oleh Allah dalam surah Qaf, okey, ayat yang ke-18. Dalam surah Qaf ayat 17 dan 18 tu tentang malaikat Raqib Atid lah. Tapi istilah Raqibun Atidun ada pada ayat nombor 18. Okey, dekat nota tu saya telah warnakan ia dengan warna biru. Cuba tengok pada ayat nombor 17 dulu. Tengok ayat nombor 18 lah. Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Kita jumpa. Oh, rupanya dalam surah Qaf ayat 18 ada nama Raqibun Atidun. Jadi dekat terjemahan tu mungkin boleh diwarnakanlah. Cuma dekat dalam nota ni saya tak letak namanya Raqibun Atidun, tapi diterjemahkan malaikat yang sentiasa sedia. Kenapa? Okey. Tapi kita dapatkan dulu maklumat pada petang ni. Mana rujukan kita? Ada dalam surah Qaf ayat nombor 18, Raqibun Atidun. Okey. Adakah Raqib Atid adalah nama malaikat ataupun bagaimana? Okey. Nanti kita bincang maklumat ni pada minggu depan. Okey, saya tinggalkan persoalan tu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Raqib ni nama malaikat? Atid ni nama malaikat? Ataupun sebenarnya Raqibun Atid ni menunjukkan kepada apa?
Kalau tadi Alhamdulillah kita dah tahu rupa-rupanya Israel bukanlah nama malaikat yang ada di dalam Quran dan hadis. Dia adalah nama-nama yang berdasarkan asal. Okay, tak apa. Kita dalam bab nama tu kita tak payahlah kita nak perbesarkan. Dia tak jadi, dia tidaklah menggugat iman kita sebenarnya. Cuma apabila kita belajar, kita duduk akademi ni kita sentiasa didedahkan dengan fakta. Fakta by fakta. Setiap poin fakta. Sebab itu kita belajar. Berbeza dengan orang yang tak belajar. Okey. Saya tinggalkan jawapan tu pada tuan-tuan dan perempuan. Raqibun Atid tu apa? Okay, tetapi yang pasti ayat 17 kata Raqibun Atidun ni Allah terangkan dia duduk kat posisi mana bagi setiap manusia. Ayat 17 Allah kata إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Allah kata semasa dua malaikat. Dua malaikat tu dia buat apa? Anil yamin. Yang satu duduk di sebelah kanan. Satu lagi apa? Anis shimal. Satu lagi duduk di sebelah kiri. Ini betul. Maksudnya kita kata ada malaikat yang selalu dengan kita. Dia duduk satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kalau orang tanya, macam mana tahu? Kita kata ada dalam surah Qaf ayat 17. Lepas tu jika ditanya lagi ataupun kita nak jelaskan lagi, siapa yang duduk sebelah kanan, sebelah kiri tu? Kita kata ia adalah malaikat Raqibun Atidun. Tetapi apa itu Raqib? Apa itu Atid? InsyaAllah kita akan bincangkan pada minggu depan. Baca dulu dekat nota yang diedarkan kepada tuan-tuan dan puan. Malaikat tu dia buat apa? Sebab kita hanya berpada dengan surah Qaf, kita tak tahu jawapan dia. Sebab kita cuma tahu dia duduk kanan, duduk kiri. Tapi dia buat apa duduk kanan dekat kiri kita ni? Kan? Yang lepas tu ayat 18 kata, dia tu Raqibun, dia tu Atidun. Yalah, dia nak buat apa? Jawapan dia ada dalam nota tu. Ada pada ayat lain. Sebab itu, cara nak dapat satu maklumat ni, kita tak hanya berpada pada satu ayat. Kita kena ambil ayat-ayat yang ada tema dan topik yang sama. Kita susun, ambil semua ayat dulu, baru kita ambil sedikit maklumat, kita akan gabungkan. Tapi tetap pun dah tahu sebenarnya Raqib dan Atid ni dia buat apa. Yang pasti dia duduk kanan dan duduk kiri. Jadi saya berhenti sekadar ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan siri yang ke-10, kelas kita yang ke-10 pada minggu depan dengan kita membincangkan tentang Raqibun Atidun. Lepas tu kita terus kepada malaikat Munkar dengan malaikat Nakir. Apa tugas Munkar? Apa tugas Nakir? Kenapa dipanggil Munkar? Kenapa dipanggil Nakir? InsyaAllah perbahasan tu kita akan sambung pada minggu depan. Okey, setakat ini sampai kepada siri yang ke-9 pada petang ni, kita dah belajar tentang malaikat Jibril alaihissalam, kita dah belajar malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Malik dengan pembantu-pembantu dia. Kita belajar malaikat maut dengan pembantu-pembantunya, termasuk malaikat Mikail kan. Dan Alhamdulillah pada petang ni kita dapat mengetahui maklumat permulaan bagi Raqibun Atidun. Jadi baca nota ni baik-baik. InsyaAllah kita sambung nanti pada minggu hadapan. Sebelum tu saya jawab dulu soalan yang ada di ruangan chat yang bertanya. Okey. Jika orang yang menzalimi diri sendiri tidak mengamalkan perintah Allah seperti solat, puasa, baca Quran dan lain-lain, adakah dicabut nyawa dengan siksaan daripada malaikat juga? Okey, jawapannya adalah ya. Maksudnya kalau dia tidak bertaubat pada Allah. Okey, kalau dia sewaktu dia mati dalam keadaan dia berdosa, dia tak solat, dia tak tunai zakat, semua-semua tu,
dia termasuk dalam istilah orang yang zalim. Orang yang zalim. Sebab dalam hadis yang kita baca Al-Bara' tadi, Nabi tak hanya kata orang kafir, tapi Nabi mengatakan orang yang zalim. Al-Quran katakan orang yang zalim, orang yang banyak dosa dia. Jadi dia sebenarnya semua orang berdosa, dia termasuk dalam istilah zalim. Cuma membedakannya adalah zalim tahap yang bagaimana. Kalau yang paling zalim sekali, tentulah orang yang mensyirikkan Allah, orang yang kafir kepada Allah. Jadi tindakan kita adalah, kalau dia sempat bertaubat kepada Allah, sudah pasti Allah Ta'ala akan mengelakkan ia daripada ia didatangi oleh para malaikat yang sangat menakutkan ketika mati. Sebab apa? Sebab taubat itu, jika cukup syarat dia, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Sebab kita tak tahu, sebab kita tak boleh nak sembang dengan orang mati kan. Kita tak nampak pun malaikat tu sebenarnya. Tapi orang nak mati tu dia tahu. Bahkan kalau kita baca dalam hadis, mata orang yang kalau kita belajar kan, kalau mata orang terbuka ketika dia mati, sunnahnya kita pergi tutup mata dia tu. Sebenarnya dalam hadis kata, dia melihat di mana roh itu dibawa keluar. Itu dalam hadis yang lain lah. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Okay, kemudian kita tengok. Kalau yang meninggal itu janin dalam perut, adakah malaikat maut juga yang ambilnya? Okey. Kalau kita baca dalam hadis tadi, kalau kita baca dalam Al-Quran, memang ayat tadi sebut jelas untuk semua orang. Untuk semua orang mati, memang ruh itu diambil oleh para malaikat. Cuma janin tu, adakah ruhnya sudah berada di dalam badan atau tidak? Wallahu ta'ala alam tu. Tetapi kalau ada ruh dalam badan, memang kalau kita baca ayat Quran dan hadis tadi, memang menunjukkan jelaslah bahawa memang malaikat maut tugas dia adalah mengeluarkan nyawa di dalam badan. Macam kita sekarang, ruh kita dalam badan. Ruh kita. Ruh kita tu adalah nyawa kita lah, ruh kita. Sebab tu sebab tu ruh kita tu, kita kena jaga dia baik-baik. Kita kena bagi dia makan dengan makanan rohani. Dia pun nak makan, dia pun perlu dijaga dia. Tetapi ruh itu nanti dia akan berpisah daripada badan kita. Maka di alam barzah ni, yang main peranan besar bukan jasad, tetapi adalah ruh. Kalau kita dekat dunia sekarang, jasad tu yang main peranan. Tetapi jangan dilupakan ruh itu. Tetapi di alam akhirat, ruh itu akan dikembalikan kepada tuan badannya. Itu panjang pula cerita tentang bab itu. Tapi Alhamdulillah, sebenarnya tajuk alam barzah, alam akhirat telah pun kita pelajari sampai dah selesai pun. InsyaAllah nanti kalau ada dapat diuruskan waktu dengan baik, mungkin kita akan ulang semula nanti tajuk alam barzah dan juga tajuk alam akhirat. Okey, jadi saya berhenti kat sini. Saya mohon maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan atas kekurangan, kelemahan sama ada pada penyediaan nota ataupun pada penyampaian. Begitu juga pada talian ya, kalau ada gangguan, tidak jelas dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Allah mengampunkan dosa kita, yang merupakan salah satu kelebihan menuntut ilmu Allah. Semoga Allah berkat ilmu kita pada petang ini. Berkat itu iaitu adalah perubahan dalam diri kita. Kita bertambah mengagungkan Allah dan dapat meningkatkan iman kita tentang para malaikat. Kita bersiap sedia nak bertemu dengan malaikat, dengan malaikat maut dan sebagainya. Itu adalah kesan berkat daripada kita mempelajari sesuatu ilmu. Jadi untuk amalkan ilmu ini, perlukan kepada kekuatan. Minta Allah Ta'ala bagi kekuatan dan sampaikan kepada rakan-rakan yang tak dapat ikut kita, majlis ilmu kita pada petang ini. Ya, kita pun sedia maklum dengan waktu cuti, waktu boleh berjalan dan sebagainya. Jadi kita doakan rakan-rakan kita yang tak dapat ikuti, moga Allah Ta'ala beri mereka peluang dan ruang untuk mereka mengikuti secara rakaman. Ada di dalam FB Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, insya-Allah malam ni
kita bertemu sekali lagi. Bagi siapa-siapa yang ada waktu yang lapang, jam 9 suku, kita akan menyambung kronologi kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam siri yang ke-26. Malam ni kita nak belajar tentang tajuk sombong. Orang yang sombong ni, apakah balasannya? Kita nak kaitkan dengan karakter tentang Firaun. InsyaAllah pada malam ni nota pun telah diedarkan kepada tentara perempuan, dan siapa yang berada di Telegram boleh dapatkan nota di Telegram dengan tajuk nota kisah Nabi Musa. Dalam tu dapatkan tajuk tentang sombong. Boleh print awal-awal, insya-Allah malam ni kita bincangkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Ustaz. Kita asyhadu an la ilaha illa anta Allah.